Aku pula nak present. Window. I will present this one first. Boleh nampak tak apa yang cikgu paparkan? Seorang respon? Tak. Tak nampak? Nampak. Nampak. Okay, sorry. Cikgu punya internet dekat rumah dia macam biskut. Sebelum raya hari tu dia macam biskut. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sampailah hari ni. Allahuaklam lah okey ke tak okey kelas ni. Kita tunggu je lah. Tengoklah ya, dia sekejap connect, sekejap disconnect. Okay, cikgu tadi nak present PowerPoint. Mana ke dia? Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Okay, nampak okey. Okay dah, go. Okay, hari ni kita nak belajar sambungan buku catatan pertama iaitu buku tunai. Okay, kita tengok tujuan penyediaan dia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk pointer yang lawa sikit tadi. Okay. Untuk merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai ataupun cek. Maksudnya dekat sini buku tunai ni kegunaannya ialah untuk merekodkan wang masuk dan juga wang keluar. Wang tu ada dua jenis lah, sama ada kita terima wang tunai ataupun cek. Okay, boleh? Okay, sistem catatan bergu digunakan dalam penyediaan buku tunai. So kalau wang masuk, kita akan debitkan akaun bank ataupun akaun tunai, kita akan kreditkan satu lagi akaun apa. Okay, so untuk merekodkan buku tunai, awak kena tahu apakah kesan urus niaga terhadap buku tunai. Okay, kita tengok yang pertama, penerimaan tunai ataupun cek. Okay, dokumen perniagaan yang digunakan untuk urus niaga berikut adalah bil tunai salinan, resit rasmi salinan dan juga memo. Yang mana ini semua menunjukkan penerimaan tunai ataupun cek. Untuk bil tunai salinan, resit rasmi salinan itu tentulah penerimaan. Manakala memo, kita kena baca memo tu dulu. Okey? Okey, kesan ke atas buku tunai. Okey, kalau kita terima tunai ataupun bank, buku tunai, akaun tunai ataupun akaun bank akan bertambah. Jadi catatan dalam buku tunainya ialah debitkan buku tunai. So kita kena tengoklah apa yang bertambah. Wang tunai bertambah ke bank bertambah. Okey. Okey, kalau pembayaran tunai ataupun menggunakan cek, dokumen yang diperlukan, yang digunakan untuk urus niaga pembayaran ialah bil tunai asal, resit rasmi asal, memo, voucher bayaran. Apa benda yang bawah sekali tu? Tak nampak pula. Apa tu? Kejap ya. Apa tadi? Keratan cek. Okey, kesan ke atas buku tunai bila pembayaran tunai berlaku,
Kesan ke atas buku tunai ialah akaun tunai dengan akaun bank berkurang. Jadi catatan dalam buku tunainya kita kena kreditkan buku tunai. Okey, setakat ni boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Ada soalan tak setakat ni? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, dalam buku tunai juga ada catatan kontra. Tapi catatan kontra ni dia ada dua perkara je. Dia tak sama macam catatan kontra dalam klasifikasi akaun yang kita belajar hari tu kan. Kalau jualan, dia punya catatan kontranya adalah pulangan jualan. Kalau belian, catatan kontra pulangan belian. Kalau modal, catatan kontranya akaun ambilan. Tapi catatan kontra dalam buku tunai ni hanya melibatkan akaun bank dengan akaun tunai sahaja. Okey, so ada dua perkara ataupun situasi yang berlaku. Yang pertamanya ialah mengeluarkan wang tunai perniagaan, iaitu ini keluarkan wang tunai di tangan untuk dimasukkan ke dalam bank perniagaan. Nampak tak ada perkataan perniagaan, tak ada melibatkan persendirian ataupun peribadi. Ini hanya melibatkan perniagaan. Maksudnya ambil duit dekat dalam tunai di tangan perniagaan, masuk ke dalam bank perniagaan, tujuan perniagaan. So kesannya terhadap buku tunai, bank bertambah, akaun bank bertambah sebab duit dalam bank bertambah kan. Kita masukkan duit dalam akaun bank kita kan. Akaun tunai berkurang. Okay. So catatan dalam buku tunainya, okay, bila bank bertambah, kita kena debitkan bank, tunai berkurang, kita kena kreditkan tunai, akaun tunai. Okay. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, terbalik pula. Kita keluarkan wang tunai di bank untuk dimasukkan ke dalam tunai perniagaan untuk kegunaan perniagaan. Okey, ni mungkin disebabkan oleh wang tunai dekat perniagaan, wang tunai di tangan kita dah kurang. So nak bayar kepada customer bila wang tunai dah kurang lah, maksudnya duit tukar kita dah tak cukup nak bayar supplier kecil-kecil ataupun kita nak bayar duit balance customer kita tak cukup kan. So kita nak buat apa? Kita keluarkan duit bank perniagaan kita masuk ke dalam akaun tunai kita. Okay, so kesan ke atas buku tunai ialah akaun tunai bertambah, akaun bank berkurang. So catatannya ialah debitkan akaun tunai sebab bertambah kan. Kreditkan akaun bank. So dia hanya melibatkan dua akaun ni aja. Akaun bank dengan akaun tunai. Ini adalah catatan kontra dalam buku tunai. Boleh? Okey, kita tengok pula format buku tunai 3 lajur. Kenapa dipanggil 3 lajur? Sebab dalam buku tunai ni ada 3 akaun yang terlibat. Actually 4 akaun, tapi setiap bahagian debit dan kredit tu ada 3 akaun yang terlibat lah. Okay, so kita tengok bahagian debit. Bahagian debit ni daripada tarikh sampai ke perkataan ataupun lajur bank. Kita ada tarikh, kita ada butir, folio, diskaun diberi, akaun tunai, akaun bank. Bahagian kredit pula ialah tarikh, butir, folio, diskaun diterima, akaun tunai dan akaun bank. Okey. Dekat atas ni adalah nombor folio untuk buku tunai. BT1 maksud buku tunai muka surat 1. Ada soalan nak tanya setakat ni? Respon cikgu ya, cikgu tak nampak muka you all sebab cikgu hanya tunjukkan cikgu punya PowerPoint. Takutlah handphone ataupun laptop cikgu ni dah tak connect ke kan. Cikgu cakap sorang-sorang rupanya membebel cikgu ni. Okey, boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Okey, akhir sekali, bila kita dah rekod semua urus niaga ke dalam buku tunai, ini adalah cara-cara mengimbang dan menutup buku tunai. Okey, yang pertama kita kena jumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit. Jumlahkan dulu bahagian debit dekat akaun tunai berapa, akaun bank berapa, diskaun diberi tu berapa. Jumlahkan juga dekat bahagian kredit tu.
Akaun diskaun diterima berapa, tunai berapa, akaun bank berapa. Jumlahkan dulu semua. Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disconnect ke tadi? Connect je? Ha? Disconnect ke? Tak tahu mana cikgu pergi. Itulah cikgu punya, kan cikgu kata cikgu punya internet rumah ni dia sekejap okey, sekejap tak okey. Okay, so tadi sampai mana? Balancekan jumlah debit dan kredit. Cara mengimbangkan tu. Yang nombor 1 tu dah selesai dah, menjumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit dah. Dah. Okey, tak apalah cikgu ulang balik lah. Okey, cara-cara nak mengimbangkan dan menutupkan buku tunai Adik, slow down your volume please. Fatini, go inside the room. Please. Okey, cara-cara mengimbang dan menutup buku tunai. Yang pertama, aduh makin kuat pula kat sini. Kejap. Okey, kita sambung balik. Okey, yang pertama ialah cara-cara nak mengimbangkan menutup buku tunai. Yang pertama ialah kita jumlahkan kedua-dua bahagian debit dengan bahagian kredit, kita jumlahkan dulu semua. Yang kedua, bila dah dapat jumlah dia, kita pilih jumlah yang lebih besar tu, kita tulis jumlah yang lebih besar di bahagian jumlah debit dengan kredit. Lepas tu nombor 3, perbezaan antara jumlah debit dengan jumlah kredit dikira dan ditulis sebagai baki HB. Kemudian bawa baki HB ke bawah bahagian bertentangan dengan menulis baki BB. Akhir sekali, lajur diskaun diberi dan diskaun diterima dijumlahkan. Okey, ini contoh mereka urus niaga berdasarkan
bukan dokumen sumber ni, pernyataan dan juga dokumen sumber boleh kita rujuk dalam buku teks muka surat 118. Okey. Cikgu nak stop sharing yang tu, cikgu akan share yang lain. Cikgu telah kembali. You all kena bersabar tahu dengan kelas cikgu ni. Dia macam biskut. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey ya. Okey, untuk tutorial macam mana nak rekod ke dalam buku tunai, cikgu nak kalau you all ada buku teks kan, ataupun you all boleh refer kemudian, you all tengok muka surat 118 contoh nombor 13 ya. Contoh 13 muka surat 118 buku teks ni. Okey, dekat sini saya akan merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Okey, so saya akan tunjukkan. Macam mana nak tunjukkan? Belum show dekat korang lagi, belum present lagi, nak tunjuk pula ya. Kejap. Okey. Okey, boleh nampak tak format buku tunai cikgu? Boleh. Okey, boleh. Okey, cikgu tak nak tunjuk muka. Tunjuk yang ini je. Okey. Okey, ini format buku tunainya ya. Okey, daripada tarikh sampai bank, ini adalah bahagian debit, maksudnya duit bertambah, duit masuk. So, dia punya simbol adalah tambah. Okey, daripada tarikh sampai bank dekat bahagian kredit ini adalah wang keluar ataupun bahagian kredit untuk menunjukkan wang keluar. Sebab tu simbolnya cikgu letak kat sini tolak. Okey. Cikgu akan bacakan urus niaga yang pertama yang ada dekat dalam contoh 13 dalam buku teks muka surat 118. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan tudung Husna pada bulan Januari 2016. Maksudnya perniagaan Husna ni adalah perniagaan tudung. Okey, urus niaga ini berlaku pada bulan Januari 2016. Okey, pada Januari 1, baki di buku tunai ialah di akaun tunai 2,600, di akaun bank RM200 bahagian kredit. Okey, yang ini kita rekodkan satu-satu dulu. Ini adalah baki di buku tunai. Okey, macam biasa kita akan rekodkan tahun dahulu 2016. Okey, kita ada dua baki. Satu baki debit akaun tunai. Okey, akaun tunai untuk pengetahuan awak, akaun tunai ni macam duit yang ada dekat tangan kita. So dia tak boleh berbaki kredit. Dia mesti berbaki debit. Ataupun tak ada baki langsung. Boleh ingat tak sama dengan akaun bank. Akaun bank boleh berbaki debit, boleh berbaki kredit. Kalau baki debit maksudnya aset. Kalau berbaki kredit maksudnya ada overdraft bank. Boleh faham? Boleh. Okay, good. Okey, baki akaun tunai adalah 2,600. So Januari 1 dekat butir ni kita rekod baki BB. Okey, dekat lajur ini, sepanjang lajur tunai ini adalah untuk buku akaun tunai. Sepanjang lajur bank ini adalah untuk urus niaga, cek dalam akaun bank lah kan, akaun bank.
Okey. So kita rekodkan baki buku tunai ada 2,600. Okey, baki akaun bank pula dia kata RM200 kredit. Maksudnya ada overdraft bank. So kita rekod dekat bahagian kredit tahun dulu, kemudian tarikh. Baki BB, okey duduk dekat lajur bank. Jangan salah masuk lajur. 200. Boleh? So rekod bahagian Boleh. tunai, bahagian kredit untuk bank. Jangan pula tulis dekat sini. Tolak 200. Salah. Okey, tak boleh buat macam ni. Ini salah. Salah. Okey, so kalau baki kredit, dudukkan dia dekat bahagian kredit. Boleh? Boleh. Okey, urus niaga seterusnya adalah 3 Januari. Tengah terima cek daripada Sanimah bernilai 1,520. Okey, terima cek dari Sanimah 1,520. Okey, Sanimah ni siapa? Kalau ditulis kat situ nama orang aja ataupun nama perniagaan, lepas tu kita dapat cek, maksudnya itu adalah terima daripada akaun belum terima. Dia bayar hutang kepada kita. So kita akan rekodkan kat bahagian debit sebab kita terima cek, maksudnya kita dapat duit. So Hello. Hello. Fatin. Astagfirullahaladzim. Ustazah mana cikgu? Mana cikgu? Hello. Izma. hello. Assalamualaikum. Cikgu cakap seorang lagi tadi ya. Okey, cikgu share balik. Okey, yang dekat Gauss tadi okey tak? Siapa boleh jawab cikgu? Gaus tadi tak dengar. Gauss Gauss tu tak dengar. Okey, cikgu ulang balik Gauss ya. Okey, yang Gauss ni kita terima cek daripada Gauss bernilai 7,000 dan diskaun diberi 500. So kita masukkan tarikh 5 hari bulan, bahagian debit sebab kita terima cek jadi wang bertambah. Dekat butir ABT Gauss. Dekat lajur bank kita tulis 7,000 sebab kita terima cek.
Okey, kemudian dekat ruangan diskaun diberi 500. Okey, boleh Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, urus niaga seterusnya 9 Januari. Menjual barang niaga secara tunai 1690. Okey, kita jual barang, kita dapat duit tunai 1690. So, nak debit ke nak kredit buku tunai? Debbie. Debit sebab wang bertambah. Okey, so tarikh dia 9. Okay, dekat butir ni kita kena tulis apa? Kenapa kita dapat duit? Sebab kita buat jualan. So jualan. Okey, lajur tunai sebab dia tak cakap pun terima cek kan? 1690. Kalau dia kata cek baru duduk dekat lajur bank. Betul? Okey, tarikh yang sama 9 hari bulan. Cek daripada Sanimah bertarikh 3 Januari yang ini. Cek yang ni bernilai 1,520 didapati tidak laku. Okey, maksudnya hari tu kita dapat cek daripada dia, betul? Betul. Lepas tu rupa-rupanya bank call. Bank kata, oh cek ni tak laku lah puan. So kami terpaksa debitkan semula akaun puan. Okey, kalau bank kata dia nak debitkan akaun kita, bermaksud dekat akaun buku tunai kita kena kreditkan balik. Maksudnya kita kena tolak semula. Okey, so tarikh tolaknya adalah tarikh pada akaun yang bank bagi tahu kita lah 9 hari bulan. Butiran dia sama juga sebab kita dapat cek daripada Sanimah kan. So kita keluarkan balik 1,520. Okay. So dekat sini kita buatlah sikit remark. Cek tak laku. Maksudnya cek Sanimah hari tu tak laku. Jahat Sanimah ni kan, bagi kita cek tak laku pula dia. Okay. Okay, so seterusnya 11 bulan bayar premium insurance RM1,000 dengan tunai. Ini kita bayar insurans dengan wang tunai. Okey, kalau bayar maksudnya duit keluar. So kita rekodkan dekat bahagian kredit buku tunai. Tarikhnya 11 hari bulan. Kenapa kita keluarkan duit? Sebab nak bayar insurans. Okey. Okey, bayar guna duit apa? Duit tunai ke duit cek? Dia kata kat sini dengan tunai. Maksudnya duduk di lajur tunai sebanyak 1,000. Okey? Senang aja. Okey, seterusnya Januari 13. Mengeluarkan cek bernilai 3,800 untuk membeli alatan pejabat. Okey, ini keluarkan duit cek atau duit bank untuk beli alatan pejabat. So duit berkurang, betul? Betul. So rekod dekat bahagian Kredit. Tarikh 13 hari bulan. Okey, kenapa kita keluarkan cek? Sebab nak beli alatan Pejabat. Okey, so kita keluarkan cek, duduknya di ruangan bank 3,800. Okay? Okay, good. Okay, next. 20 hari bulan Januari. Terima hasil jualan barang niaga 2,420 RM2,420 dan dibankkan. Maksudnya ni kita jual barang, kita terus masukkan ke dalam akaun bank. Jadinya terimalah kan bahagian debit lah kita rekod sebab kita terima hasil jualan. So rekod dekat bahagian debit tarikhnya 20 hari bulan. Kenapa kita terima wang? Sebab kita buat jualan. Okey, dia kata 2,420 tu terus dibankkan. So rekod dekat pelajur bank. Mungkin orang ni buat online kot. Kita jual secara online, orang tu bayar
secara online. So masuk terus dalam akaun bank. Okey, boleh? Boleh. Okey, tarikh yang sama 20 Januari beli barang niaga dengan cek 1,500. Okey, yang ni kita rekod dekat bahagian kredit. Tarikhnya 20 hari bulan. Duit keluar lah ni. Kenapa duit keluar? Sebab kita buat belian. Okey. Duduk di lajur bank 1,500. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang ini adalah last urus niaga. Tarikhnya 27 Januari. Bayar perniagaan wanjah dengan cek 5,600. Diskaun diterima RM400. Okey, yang ini sebab kita bayar perniagaan wanjah. Maksudnya kalau kita bayar kepada nama perniagaan ataupun nama orang, maksudnya orang itu, perniagaan itu adalah akaun belum bayar. So kita rekod dekat bahagian kredit, tarikhnya 27 hari bulan. Dekat butir kita tulis ABB perniagaan wanjah. Kita bayar dengan cek. So lajur bank 5,600. Kemudian kita terima diskaun sebanyak 400. Okey. Selesai urus niaga. Ini kita dah selesai merekod urus niaga ke dalam buku tunai. Okey, kemudian kita nak buat apa? Jumlahkan. Kita kena timbang dan jumlahkan dan cari bahaginya untuk dibawa ke bulan hadapan. Okey, langkah pertama tadi kata jumlahkan semuanya di bahagian debit dan juga bahagian kredit. Okey, macam mana awak nak jumlahkan? Okey, cikgu ajar. Kita tengok dulu bahagian debit. Kita ni nak cari baki untuk akaun tunai dengan akaun bank aja tau. Untuk diskaun diberi, diskaun diterima tak payah cari baki. Itu jumlah sahaja. Okey, so kita tengok dulu dekat lajur tunai. Okey, kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu dekat lajur tunai. Macam mana kita nak jumlahkan? Kita tulis dekat atas sekali. Okey. Okey, ini campur ni bila kita jumlahkan kita dapat 4,290. Okey? Boleh? Okey, kemudian kita tengok pula bahagian kredit lajur tunai. Ada berapa jumlah dia? Ada 1,000 je kan ni kan? Betul-betul 1,000. Cikgu betul cikgu 1,000.
Okey, sampai mana? 1,000. Sampai 1,000. Okey. Okey. Tadi katakan bila kita dah jumlahkan bahagian debit dengan bahagian kredit, kita ambil jumlah yang paling besar tu sebagai jumlah untuk di kedua-dua bahagian. Okey, bahagian debit dengan bahagian kredit. Kita ambil jumlah yang paling besar. Nampak tak ni? Dengan sini. Lepas tu sebelum tu awak kena selangkan satu. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian debit dengan bahagian kredit lagi banyak urus niaga, betul? Betul. So awak kena letak selangkan satu yang macam ni, satu ruangan macam ni supaya kita boleh tulis baki HB. Okey, yang kat bahagian debit ni tak apa sebab dia ada banyak ruangan lagi. Okey, so cikgu letak jumlah dia 4,290 kat bahagian debit akaun tunai, juga bahagian kredit akaun tunai. Dua-dua ni debit, ini kredit. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita cari perbezaan dia. Okey, yang ni bila kita campurkan dia dah dapat 4,290, betul? Betul. Okey, bahagian kredit ni yang kurang kan? Betul tak? Betul. Macam mana kita nak kena tambah berapa supaya baki dia nanti jumlah dekat bahagian kredit akaun tunai ni 4,290. So kita kena tolak lah kan? Sorry. So kita kena tolak lah. Contohnya kat sini 4,290 kita tolakkan 1,000. So kita kena top up lagi 3,290. Betul tak? Betul. Okay, yang itu ada. Betul. Itulah namanya kita panggil baki HB. Hari ni bila? 31 hari bulan. Okay, siapa tak faham kat sini? Okey, ataupun secara logiknya, bukan logik lah, pengiraan biasanya macam ni lah. Okey, awak dalam akaun awak ni sampai daripada bulan 1 awak ada baki banyak ni. Lepas tu sepanjang bulan 1 awak dapat 1,690 katalah dalam tangan awak ada tu. Jadi awak terima jumlahnya banyak ni. Sampai hujung bulan awak ada baki di tangan 4,290. Okey, daripada 4,290 ni awak dah keluarkan, dah belanja sebanyak 1,000. Awak dah keluarkan duit kat tangan awak tu sebanyak 1,000. Jadi dekat hujung bulan Januari, 31 hari bulan, awak kena kira berapakah baki hujung bulan awak. Jadi kat tangan awak tinggal 3,290. Faham? Oh, faham. Macam tu, faham. Macam lah awak ada mak ayah awak bagi duit kan. Okey, awal bulan mak awak bagi berapa, lepas tu awak dah bayar berapa. Jadi baki ni tinggal berapa. Okey, untuk akaun tunai ni. Ulang balik. Ulang balik. Bagi HB. Baki HB ni. Okey, baki HB ni ialah macam ni. Kiranya awak ada duit dekat tangan awak, awal tahun, awal bulan hari tu awak ada 2,600. Lepas tu awak dapat lagi duit 1,690. Jadi jumlah duit yang ada dekat tangan awak ialah 4,290. Okey, daripada 4,290 ni awak dah belanjakan sebanyak 1,000. Duit 1,000 tu awak dah belanjakan, dah keluarkan daripada tangan awak. Jadi berapa baki yang tinggal kat tangan awak pada hujung bulan Januari? 3,290. 3,290 lah. Itu je sebenarnya. Baki HB ni ialah dia nak kira berapa duit yang tinggal pada hujung bulan. Okey. Okey, faham? Faham. Dan untuk pengetahuan awak, akaun tunai kita ni baki HB dia tak boleh negatif. Faham tak apa maksud negatif? Faham. Maksudnya kalau awak ada 4,290, awak hanya boleh belanja setakat 4,290. Tak boleh lebih. Maksudnya baki HB awak kat sini paling pun zero. Paling minimum zero. Tak boleh negatif. Boleh? Boleh. Okey.
So maksudnya kalau akaun tunai ni memang baki HB dia fix dekat bahagian kredit. Okey, lepas tu nak buat apa dengan baki HB tu? Baki HB tu kita akan bawa ke bulan hadapan. Bila kita bawa ke bulan depan, dia akan jadi terbalik lah kan? Baki Okey, bibi. bulan depan selepas Februari, selepas Januari adalah Februari. Februari. Okey. Baki HB bila kita bawa bulan depan dia jadi baki BB. Jumlahnya berapa? Samalah. 3,290. Boleh faham? Boleh. Okey, itu untuk akaun tunai. Sekarang ni kita nak tengok akaun bank pula. Kita tutup satu-satu ya. Okey, akaun bank ni macam cikgu cakap tadi, macam baki BB ni dia bahagian kredit. Maksudnya dia berbaki overdraft. Dia boleh jadi aset, dia boleh jadi overdraft. Tak apa, tak jadi masalah. Awak jangan risau. Awak guna formula yang sama. Awak jumlahkan dulu di bahagian debit tu semua. Okay, kalau kita tengok kat sini jumlah dekat bahagian debitnya adalah 10,940. Okay. Kita tengok pula dekat bahagian kredit. Okey, kat bahagian kredit ni kita tengok jumlah dia tadi 12,620. Jadi mana yang lebih besar, bahagian debit ke bahagian kredit? Kredit. Kredit. Okey, bila bahagian kredit lagi besar, kita ambil nilai dia, kita bawa ke bawah. Kita bawa jadikan dia baki di bahagian kredit, jadikan dia baki di bahagian debit juga. Sama je. Boleh? Boleh. Okey, maksudnya dekat sini kita belanja lebih daripada duit yang ada dalam bank. Betul tak? Betul. Maksudnya tentulah ada overdraft kan? Okey, so sama je cara dia. Kalau bahagian kredit ni lebih besar daripada bahagian debit, maksudnya baki HB account bank duduk di bahagian debit. Tak warna merah lah. Baki HB ruangan bank. Okey, mana pula cikgu dapat 1,680 ni? 12,620 tolak 10,000. Ya, betul. 12,620. Cikgu tolakkan 10,940. Top up lah kan. Kita nak jadikan dekat bahagian debit ni 12,620. Itu je. Boleh? Boleh. Okey, so baki dia kita bawa ke bulan hadapan. Ni macam ni lah. Dia bersilang. Okey. So yang ini akan ada baki di bahagian kredit. 1,680. Okey, untuk akaun tunai kita ada duit lagi 3,290 berbaki debit. Untuk akaun bank kita berbaki kredit, overdraft. Boleh? Boleh. Okey, akhir sekali kita kena jumlahkan diskaun diberi dengan jumlahkan diskaun diterima. Okey, diskaun diberi ni kita jumlahkan sahaja berapa. Okey, so dia ada 500. Diskaun diterima kita ada 400. Okey, tak payah cari baki dia berapa sebab diskaun diberi Okey, so selesai dah akaun buku, bukan akaun. Selesai dah buku tunai kita. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu. Cikgu, tadi cikgu berhenti cikgu. Disconnect balik.
Hello. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Oh, dengar. Tadi disconnect Dekat discount. Okay, so setakat tu je lah pembelajaran kita untuk soalan buku tunai ni. Yang ini berdasarkan urus niaga tau. So kalau awak nak rujuk balik urus niaga yang cikgu bebel-bebelkan tadi tu, yang cikgu terangkan tadi tu, you all boleh tengok dekat buku teks lah. Okay, dekat buku teks, buku surat 118. Dekat situ ada dia punya contoh urus niaga. Lepas tu kat bawah tu pun ada juga contoh merekod. Apa yang cikgu tunjuk kat dalam Meet ni ada dekat dalam buku teks ni. Cikgu ambil je dekat dalam buku teks supaya awak senang nak rujuk balik nanti ya. Okay. Okay, so sebagai kerja rumah hanya you all boleh tengok Google Classroom. Cikgu nak masukkan dekat situ soalan dan juga template jawapan dalam bentuk Microsoft Excel. Okay. So buatlah dekat dalam tu, buat je. Submit pun dekat dalam GC jugalah supaya nanti cikgu senang nak tengok kan, senang nak bagi TP kat korang. Okay, untuk soalan buku tunai yang cikgu bagi ni nanti TP-nya adalah TP 5 ya. Cikgu ambil daripada buku ni. Soalan buku ni. Ada yang bawa balik rumah tak? Saya bawa balik dulu. Saya bawa balik. Saya bawa. Bawa. Kalau bawa tak nak buat dekat dalam Excel cikgu bagi dalam GC tu, nak buat dekat dalam ni pun boleh juga, tak jadi masalah. Nanti awak upload dekat GC yang gambar tu je. Siapa ada masalah nak masuk GC? Kalau ada masalah nak submit kerja dekat GC, awak cikgu je. Cikgu tak nak susah-susahkan semua orang. Hari tu cikgu terpaksa panggil semua orang buatkan kerja dekat GC tu sebab cikgu kena isi korang punya PBD. Cikgu, PBD account, PBD Maths macam mana? PBD Maths. Oh, PBD Maths tu cikgu dah tengok dah sebab PBD Maths dia tak sama dengan account. Sebab Maths dia ikut bidang. Contohnya macam matematik discrete, kat dalam tu ada 3 topik. So kita dah belajar penaklukan logik, dah ada set. Satu lagi teori graf. So takkanlah disebabkan you all tak buat soalan teori graf, kenalah buat juga sebenarnya kan. Tapi cikgu dah bagi markah dekat penaklukan logik dengan set tu. Dia dah cover lah, bila tengok keseluruhannya dia dah cover lah untuk teori graf tu. So you all tak adalah dapat markah yang rendah. Tapi kenalah buat juga soalan tu nanti. Sebab untuk penilaian akhir tahun kita ambil semua. Kita ambil semua topik. Untuk pertengahan tahun ni kita ambil berdasarkan topik-topik yang kita dah ajar setakat bab 5. Kebanyakan bab 1 sampai bab 4 kan kita dah belajar masa dekat sekolah kan, betul? Betul. So matematik tu tak perlu risau sangat. Tapi ada juga yang tak bagi latihan, ada juga yang tak respon cikgu kan. Cikgu cari. Tapi dah hujung-hujung ada yang semalam baru bagi. Tak apalah, nanti cikgu repair balik awak punya markah tu untuk penilaian akhir tahun. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Kejap lagi cikgu nak mengonlinekan anak cikgu pula. So untuk matematik, cikgu nak you all buat semula latihan-latihan yang cikgu dah bagi. Yang tak siap lagi tu sila siapkan. Siapa yang dah siap semua soalan, dah submit semua dekat cikgu tu, okay, bolehlah buat account ni kan? Ya, boleh? Boleh. Okay. Okay, sebelum cikgu akhiri kelas kita ni, ada apa-apa lagi soalan ke yang tak faham? Nak tanya soalan-soalan lain ke? Ada?